Okay, dia masa dia habis tu, dia 40 minit je dia akan automatic. Ni. Saya share balik skrin saya. Duk tengah rancak ni. Share screen. Okay. Tadi kita bincang apa tadi? Ada lagi ke yang sedang masuk? Kita bincang apa tadi? Grab, Uber, Maxim, MyCar. Okay. At that time, sebelum COVID so masa first batch masuk college community Rantau Panjang itu memang industri logistik ini memang sedang rancak lah, especially bagi syarikat-syarikat pengangkutan yang menggantikan taksi. So the big difference between e-hailing dengan perkhidmatan taksi ni yang biasa ni ialah ialah apa? Kita boleh panggil kita punya kereta tu menggunakan aplikasi telefon kan. Beza dia dengan taksi macam mana? Boleh ke kita panggil taksi tu datang ke rumah kita? Boleh. Tak boleh. Even kita kena pergi keluar. Contohnya pergi tubik daripada rumah kita, kena jalan kaki tembok kata kena tubik tembok. Okey, kena tubik tembok ataupun kena pergi stesen taksi. Kena pergi stesen taksi untuk nak ambil taksi. Tapi kalau dengan e-hailing ni, you just boleh panggil dia datang ke mana-mana tempat kita. Maksudnya dia akan ambil kita depan tangga kita. Dan dia akan hantar kita tempat memang kita nak pergi. So, memang industri ini bergantung kepada yang ni lah. Berinovasi berasaskan ICT. Dia guna apps. Okay. Aisyah tu kan tak boleh masuk lagi tu. Okay. Dan penyedia-penyedia perkhidmatan logistik. Okay, bila kita tengok selepas COVID, bukan selepas COVID, maksudnya apabila berlakunya kawalan pergerakan. Dia panggil apa? Lockdown. Okay, lockdown. So, syarikat-syarikat penyedia e-hailing ini, apa jadi pada syarikat tu? Orang tak boleh nak bergerak. Especially kalau misalnya dekat Lembah Kelang, KL, Kuala Lumpur, Selangor yang mana memang permintaan terhadap e-hailing ini memang sangat tinggi. Sebelum berlakunya pandemik COVID, berlakunya kawalan pergerakan ni, memang kami sendiri, penjawat-penjawat awam, yang pekerja-pekerja di jabatan-jabatan kerajaan, yang memang kita orang memang kena selalu keluar. Contohnya saya kena ada mesyuarat dekat Putrajaya. So I will take flight daripada Kota Baru, ambil tiket ke KLIA lah, Sepang lah, betul tak? Maksudnya daripada rumah, I boleh just call e-hailing. Nama ada my Grab ke, my car ke, datang ambil saya depan tangga rumah saya, pergi ke airport. And then daripada airport, saya naik flight sampai ke KLIA. Sampai KLIA, saya booking pula Grab lagi sekali untuk pergi ke Putrajaya. Ataupun saya boleh ambil train lah, train ke Putrajaya. Cuma kalau ambil train, kena dekat train tu kena ambil kereta juga. Nak pergi ke pejabat dekat Presin 4 tu. Okay. So maksudnya permintaan terhadap perkhidmatan e-hailing ini sangat tinggi. Then bila datangnya lockdown, tak boleh nak bergerak. Okay, tak boleh nak bergerak kan. Apa jadi pada syarikat-syarikat ni? Apa jadi? Maksudnya tak boleh beroperasi. Tidak boleh beroperasi. Dan memang kalau beroperasi pun akan jadi risiko jugalah kepada pemandu-pemandu kenderaan ini kerana terdedah kepada risiko jangkitan. Kerana dia duduk dalam kereta tu tertutup. Jadi mudahlah berjangkit kalau sama ada pelanggan itu ada bawa virus ataupun pemandu tu, ikutnya dia dapat dah virus daripada mana-mana. So bila dia bawa,
dia juga pula yang akan menjangkitkan kepada pelanggan-pelanggan dia. So memang syarikat-syarikat ini akan tak boleh nak beroperasi. So dia pihak pengurusan akan apa tahu? Akan cari jalan. Apa nak buat ni selain daripada perkhidmatan e-hailing? So kita buatlah macam Grab, dia alihkan ataupun dia cari cabang lain. So dia buat Grab food sebabnya orang tak boleh bergerak tapi orang nak makan. Kan? So dia guna perkhidmatan Grab food pula. So that's why lah dia kena ligat lah sikit kepala otak ni kan. So apabila ada Grab food, banyaklah ataupun Food Panda, banyaklah pula syarikat-syarikat yang kecil yang akan wujud, yang akan menyediakan perkhidmatan yang sama. Okey, penyedia perkhidmatan logistik yang lain. Memang syarikat-syarikat pengangkutan lori ke pengangkutan semua tak boleh nak hidup. Yang hidup ialah pos laju, JNT, banyaklah dia akan handle banyak barang sebab orang duduk dekat rumah, orang akan beli secara online. Okey, so maksudnya ada pro dan juga ada kontra dia lah. Okey, the pro and cons dia lah. Okey, baik. Rancangan Malaysia ke-10 untuk tahun 2011 hingga 2015, kemajuan. Okey, mari kita tengok. Okey, dalam tempoh rancangan Malaysia ke-10, okey, tahun 2010 hingga 2015. Tadi rancangan Malaysia ke-11 kita fokus apa? Kita fokus bagaimana nak wujudkan interconnected yang lancar bagi penumpang dan barangan, dan nak meningkatkan lagi fokus membangunkan logistik yang bersepadu dan memperkukuhkan fasilitasi perdagangan. Okey. Untuk rancangan Malaysia ke-10 yang sebelum tu 2011-2015, kita nak tengok apakah progres dia. So, dalam rancangan Malaysia ke-10 2010-2015, sektor perkhidmatan mencatat kadar pertumbuhan tahunan purata sebanyak 6.3% dan menyumbang 53% kepada KDNK. Subsektor pengangkutan dan penyimpanan yang merupakan komponen sektor perkhidmatan pula telah berkembang pada kadar purata 5% tahun. Pada 2014, subsektor tersebut menyumbang sebanyak 30 bilion atau 3.6% kepada KDNK dan 6.5% kepada nilai ditambah sektor perkhidmatan. Dalam tempoh 2005 hingga 2014, sumbangan subsektor pengangkutan dan penyimpanan kepada KDNK kekal dalam lingkungan 3 hingga 3.6 hingga 3.7%. Ini data lah. Okey, apa yang berlaku dalam negara kita. Pada tahun 2014, jumlah perdagangan adalah sebanyak 1.45 trilion atau 174.9% daripada KDNK, meningkat sebanyak 5.9% berbanding tahun sebelum dia. Jumlah kargo yang diangkut melalui laut, kereta api, udara pula mencapai 548 juta tan, iaitu meningkat sebanyak 6.6% seperti yang ditunjukkan dalam paparan 14.1. Pada tahun 2014, kargo yang diangkut melalui laut adalah sebanyak 539.2 juta tan atau 94.4% daripada jumlah kargo. Tinggi tinggi maksudnya kargo yang diangkut melalui laut ni adalah 98.4% daripada jumlah kargo. So maksudnya memang banyak menggunakan kaedah pengangkutan melalui mode air. Pengangkutan laut menjadi pilihan disebabkan kos yang rendah dan keupayaan untuk mengendalikan saiz penghantaran yang besar. So ini kelebihan mode air. Kos dia rendah dan dia boleh muat banyak. Pelabuhan yang menjadi penyumbang utama kepada penghantaran barangan ialah Pelabuhan Kelang. Kita ada beberapa pelabuhan kan? Kita ada Pelabuhan Kelang, Pelabuhan Kuantan. So Pelabuhan Kelang, Pelabuhan Tanjung Pelepas, Pelabuhan Pulau Pinang, Pelabuhan Kuantan, Pelabuhan Johor, Pelabuhan Bintulu. Tanjung Pelepas kat mana? Tanjung Pelepas kat mana guys? Tanjung Pelepas. Siapa tahu? Johor. Tanjung Pelepas di Johor. Johor kan? Johor. Nanti saya cari Johor. gambar peta.
Kota pelabuhan. Alamak, banyak aku pula nak tengok. Malaysia Port. Okey, alamak kecil lah pula dia punya. Okey, senang kita tengok macam ni. This is the port yang ada dekat Malaysia. Saya share sekejap. Stop share. 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 Okey. Nampak? So kita ada Port Klang, Penang Port, Port of Tanjung Pelepas, Johor Port. Johor ada dua. Okay, Johor ada dua port. You nampak tak ni? Besar lagi. Nampak. Okay, nampak. So this is the port, pelabuhan-pelabuhan yang ada dalam Malaysia. Port Klang, okay, Penang Port, Port of Tanjung Pelepas, Johor Port, okay, Port Langkawi, Port Dickson, okay, Port of Malacca, Kemaman and Kuantan Port. Okay, kita ada Bintulu Port, Bintulu Sarawak. Ini kecil lah, Rajang, Kuching, Miri, Sabah Port. Sabah saja ada beberapa port. Okay, this is the situasi dia di negara kita lah. So pelabuhan-pelabuhan ini menyumbang kepada kita punya penghantaran barangan lah. Okay, so kita back to our readings. Pelabuhan yang menjadi penyumbang utama kepada penghantaran barang ialah Pelabuhan Kelang, Pelabuhan Tanjung Pelepas, Pulau Pinang, Pelabuhan Kuantan, Pelabuhan Johor dan Pelabuhan Bintulu. Dalam tempoh 2005 hingga 2014, kadar pertumbuhan tahunan purata freight laut, angkutan laut, okay, adalah 5.4% dan kepesatan pertumbuhan ini dijangka berterusan pada kadar 5.6% dalam tempoh RMK ke-11. RMK ke-11 ialah daripada 2015 hingga 2020. 5 tahun punya rancangan ekonomi kan. You all kena tahu ni. Esok hari apa esok? Jumaat. Ada benda penting esok hari Jumaat ke apa dia? Selain daripada sembahyang Jumaat. Lepas sembahyang Jumaat. Program ke apa? Esok mungkin ada pembentangan bajet tak? You tahu tak ni? ya tahu. Tahu. Tu benda penting yang saya royak tu. So by now dah kena biasa tengok berita, tengok baca berita, tengok bajet. Kena sebelum ni awak tengok ke tak? Kau awak baca berita esoknya je. Kau tak penting pada awak. Sekarang penting. Okay, sekarang penting. Okay. So kita tengok paparan 14.1. Berapa juta tan dan mengikut tahun, aliran udara, kereta api dan laut. Okay. So itu dia punya yang diuraikan ke atas lah. Sumber daripada Kementerian Pengangkutan. So tengok dia punya trend dia ialah semakin menaik ataupun semakin banyak. Pergerakan freight darat terdiri daripada mod kereta api dan jalan raya. Okay. Freight kereta api mencatat pertumbuhan yang stabil dengan kadar pertumbuhan purata sebanyak 7.3 dalam tempoh 2005 hingga 2014. Jumlah kargo yang dicatat pada 2014 adalah sebanyak 7.8 juta tan. Udah banyak mana 7.8 juta tan ni. Komoditi utama yang diangkut menggunakan kereta api ialah kargo dalam kontena, simen dan juga klinker. Nanti cari klinker ni apa. Pengangkutan berasaskan jalan raya memainkan peranan penting. So darat dia ada dua, jalan raya dan kereta api. So jalan raya memainkan peranan penting dalam menyediakan rangkaian sambungan terakhir bagi pintu masuk dan pintu keluar serta pengedaran domestik. So jalan raya lah yang akan jadi pintu masuk dan pintu keluar. Kenapa dia cakap pintu masuk dan pintu keluar? Sebabnya
daripada kilang kena guna perkhidmatan jalan raya dulu. Okey, kemudian nak sampai kepada tempat ataupun kepada destinasi yang seterusnya pun kena menggunakan jalan raya juga. Tengah-tengah tu sama ada dia guna laut ke, dia guna kereta api ke, itu terpulang. Dia guna udara ke, terpulang. Okey, tapi pintu masuk dan pintu keluar ke destinasi ataupun daripada origin memang akan daripada pengangkutan jalan raya. Pada tahun 2014 sejumlah 1.16 juta kenderaan berat telah didaftarkan dengan menunjukkan kepentingan kenderaan berat kepada pergerakan freight jalan raya. So 1.16 juta kenderaan berat telah didaftarkan. Maksudnya bayangkan berapa banyak perkhidmatan pengangkutan menggunakan jalan raya. Jumlah freight udara pada tahun 2014 yang tadi darat freight tu maksudnya pengangkutan lah pengangkutan ataupun angkutan barangan menggunakan mod-mod tertentu. Jumlah freight udara pada tahun 2014 mencecah 987,362 tan dan 91.2% daripada jumlah tersebut dikendalikan oleh lapangan terbang antarabangsa KLIA. Of course lah sebabnya kita ada lapangan terbang antarabangsa kita KLIA. Dan selain daripada KLIA kita ada Pulau Pinang dan juga lapangan terbang Subang. Okey. Kadar pertumbuhan purata freight udara berkurang sebanyak 0.8% dalam tempoh 2005 hingga 2014. Faktor utamanya ialah kepada penurunan ini ialah rangkaian perhubungan dan kekerapan penerbangan pesawat kargo yang terhad, jumlah kargo yang rendah serta persaingan dari negara jiran. We are talking about udara ni pengangkutan barang bukannya manusia. Okay? So itu statistik dia untuk udara. Dari segi kedudukan kita, Malaysia menduduki tangga ke-25 daripada 160 buah negara yang disenaraikan dalam laporan Indeks Pencapaian Logistik Bank Dunia 2014, duduk tangga ke-25. Laporan tersebut juga meletakkan Malaysia pada kedudukan teratas dalam kalangan negara berpendapatan sederhana tinggi. Okey, antara negara-negara lain yang bersederhana tinggi pendapatan dia, kita duduk teratas. Petunjuk lain seperti jumlah pengangkutan kargo udara, jumlah trafik kontena, dan indeks perhubungan perkapalan juga digunakan untuk menilai prestasi logistik Malaysia berbanding negara jiran seperti yang ditunjukkan dalam paparan 14.2. Nanti kita tengok. Pada tahun 2013, freight udara berjumlah 1,991 juta tan kilometer itu di belakang Hong Kong, Singapura dan Thailand. Okay, maksudnya selepas Hong Kong, Singapura, Thailand, Malaysia lah. Walaupun Malaysia berada pada kedudukan yang lebih baik berbanding dengan Indonesia dan Thailand, dari segi trafik kontena pelabuhan, kedudukan Malaysia adalah selepas Singapura dan Hong Kong. Indeks perhubungan perkapalan yang menggambarkan perhubungan sesebuah negara dengan jaringan perkapalan global meletakkan Malaysia di belakang Singapura dan Hong Kong. Kita tengok. Malaysia, Singapura, Hong Kong, Indonesia dan Thailand. So ini negara-negara jiran lah. Freight udara, tengok. Hong Kong, berapa banyak tu? 9,999 juta tan kilometer. Hong Kong tinggilah. Hong Kong, Singapura, okay. Thailand, Malaysia. Freight udara, jumlah freight udara, kita tengok. So ini adalah dia punya bacaan dia lah. Okay. Nak bagi tahunya negara kita pun sama naik lah, maksudnya semakin maju, okay, berbanding negara-negara macam Singapura, Hong Kong tu ialah negara yang maju, okay, negara yang maju. Macam kita ni negara, dia panggil apa, negara sederhana, tinggilah jumlah pendapatan kita. Okay. So what is the challenges? Apa cabaran-cabarannya? Okay. So bahagian 3, isu dan cabaran. Kita ada rangka kerja institusi, penyelesaian jabatan bersepadu, tempoh kelulusan, bla tu. Ini saya nak pergi kerja lah sikit kat awak ni. Okey. Saya nak awak baca bahagian 3, isu dan cabaran. Apa cabaran-cabarannya? Okey. You all ada berapa orang? 15 orang. So boleh tak buat kumpulan 4 orang? 4-4-3. 4-4-4-3. Buat kerja berkumpulan boleh? Tidur dah ke belakang ni? Boleh. Okey. So saya nak you all baca bahagian 3 dan bahagian 4. Bahagian 3 dan bahagian
4. Okey, bahagian 3 dan bahagian 4 nanti kesimpulan tu saya akan buatlah. Okey, muka surat berapa tadi? Sehingga muka surat 20. Start daripada bahagian 3. Bahagian 3, isu dan cabaran. Okey, you baca isu dan cabaran. Isu dan cabaran bahagian 3. Muka surat. Okay. Muka surat 6 hingga muka surat 20. You all baca, keluarkan isi-isi penting dia. Buat kumpulan 4 orang. Yang last kumpulan tu 3 lah sebab you all ada 15 kan? Okey. You all ada banyak masa. Kan? 5 banyak sangat. 5 banyak sangat. 4, 4, 3. Okey. 5 banyak sangat. You susah nak ni. 4 okey. 4 dapat 12. Lepas tu another kumpulan tu 3. Siapa ketua kelas? Siapakah ketua kelas? Nazrin ketua kelas. So pastikan Nazrin, saya nak lepas ni dalam grup Telegram tu ada nama kumpulan yang 4443 tu. Senaraikan ahli dalam kumpulan 1, 2, 3, 4. Okey, boleh tak? Kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3, kumpulan 4. Yang 4 tu 3 okey. Boleh? So apa yang saya nak buat ialah you have to do some readings. Tadi saya dah baca dah progress daripada rancangan Malaysia ke-10 dan juga pendahuluan. So saya nak awak go through the issue dan cabaran yang dihadapi, okey, dan juga rancangan Malaysia ke-11, okey, dan rancangan Malaysia ke-11 bahagian 3 dan bahagian 4, muka surat 6 hingga muka surat 20. Okey. Baca, keluarkan isi-isi penting dia. You all ada banyak masa. Nanti kita akan jumpa next week cuti, another week lah. Okay, pada hari Isnin tu, kelas hari Isnin tu kita boleh discuss dalam kelas lah. Hopefully kita boleh jumpa dalam kelas. Boleh ke? Boleh tak ni? Boleh. Keluarkan isi-isi penting dia, buat kerja dalam kumpulan. Boleh Okay. InsyaAllah. Do you have any question? Ada soalan tak? Tak ada. Okay, jika tak ada apa-apa soalan, kita berhenti kat sini dulu. So saya harap awak boleh buatlah kerja yang saya bagi ni. Dan kita akan jumpa lagi pada lagi 2 minggu lah. Pada 8 hari bulan 11 nanti kita jumpa insyaAllah face to face. Okay. Tak ada soalan? Okay, terima kasih kerana berikan perhatian awak dalam kelas ni. So saya nak tengoklah hasil dia nanti pada 8 hari bulan. Untuk tu saya sudahi dulu kelas kita dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Selamat bercuti. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Puan. Waalaikumsalam. Terima kasih Puan. Sama-sama. Terima kasih Puan. Ya, sama-sama.